Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, masuklah kamu semuanya ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang terlebih dahulu memasukinya dari kalangan kamu. Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk setelahnya kepada orang yang masuk sebelumnya, wahai Tuhan kami, merekalah yang dahulunya menyesatkan kami. Datangkanlah seksaan api neraka yang berlipat kali ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing akan mendapat bahagian seksaan yang berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-A'raf ayat 38. Yang mati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, bapa-bapa, alumni jamaah haji, alumni jamaah umrah, bakal-bakal haji, bakal-bakal jamaah umrah, semua kita bakal-bakal ahli syurga. Allahumma amin. Semalam kita sudah menedahkan muka surat 155, 156. Kalau buka dalam Quran, Quran terjemahan, Quran terjemahan, muka surat 155, tanda elok 155, 156 adalah ayat Quran yang paling menyeramkan. Seram, baca teliti kalau tengok terjemahan lah. Kalau tak tengok terjemahan, tidak ada beza dengan pages sebelum dan selepasnya. Tengok terjemahan. Sebab tujuan akhir kita membaca Al-Quran ialah untuk kita memahami mesej yang nak disampaikan oleh empunya kehidupan yang menghidup dan mematikan kita, oleh Allah yang memiliki roh, kehendak dan takdir telah disusun. Pagi ni boleh je kita sembahyang di rumah sebab dah biasa sangat sembahyang di rumah. Kita jadi imam pun. Datang kat masjid kita jadi makmum. Ada dia buat CV macam tu. Kalau aku mari masjid At-Taqwa, aku jadi makmum. Biar aku sembahyang kat rumah jadi imam. Ni dia ialah salah faham ke, salah mengaji ke, salah faham lah, mengaji salah faham.
Ataupun ada faktor-faktor alasan-alasan lain yang mungkin boleh diterima faktor kesihatan. Tak apalah kalau faktor kesihatan, faktor tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kan? Tak apa sihat lah Ustaz, bukan tak datang. Rasa suhu tu ada lebih sikit, sembahyang rumah. Allah Ta'ala berikan pahala. Memang kalau kita sihat, memang kita datang. Kebiasaan kita macam mana. Namun Alhamdulillah kita pilih untuk datang ke masjid. Dapat pahala berjemaah, dapat pahala soft, dapat pahala takbiratul ihram bersama imam. Banyak lagi lah sembahyang berjemaah ni. Langkah-langkah belum cerita tadi. Langkah mari ke masjid, mari ke surau ni, langkah tu pun Masya Allah. Dia punya jarak, kita tak langkah lah pakai kereta. Jarak ni Masya Allah, dia berikan pahala. Kita ada pilihan, namun kita memilih yang lebih baik. Baik dengan lebih baik, kita pilih yang lebih baik. Untuk bab pagi ni sembahyang subuh, kita memilih sembahyang di masjid di surau. Kita memilih sembahyang berjamaah. Kita memilih untuk datang lebih awal. Dan yang datang lebih awal lebih baik hal keadaannya daripada yang lewat. Datang yang jauh. Siapa yang jauh ke sini? Saya rasa saya paling jauh kot. Daripada Batu Kip, ada yang datang daripada Batu Kip sini kan. Dalam bab jauh ustaz dapat pahala lebih sikit lah kan. Sini kok ada saya yang datang daripada jauh, datang pada Rawang, mungkin ada kerja kat sekitar ni, mari awal Alhamdulillah. Jadi ayat yang kita bacakan tadi ayat yang paling seram sekali, paling mendebarkan. Seram ni ada makna lain pula, paling mendebarkan, paling menakutkan. Kita dalam hidup kita ni kerana perlu ada trigger dalam hidup kita. Pangkat ayahanda bonda kita tak ada apa dah untuk trigger untuk duniawi, tak ada apa dah. Semua dah ada dah. Apa nak kan? Kita perlu ada trigger lagi dan lagi untuk kehidupan yang lebih lama di alam barzah. Saya yakin ayah ibu dah pun clear dan jelas kita akan berada di alam barzah. Kursi yang saya duduk ni pun Allahu Akbar, Allah maghfirlahu warhamhu. Kita punya tuan guru, Allah. Baz duduk atas kursi ni. Tuan guru kita. Prof kita, doktor kita sudah pun berada di alam barzah. Dia sudah melihat apa yang selalu diulang-ulangkannya. Masya-Allah. Tak akan sampai giliran kita. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, apabila berlalu 1/3 malam, Nabi SAW menyebut hadis, ayyuhan nas uzkurullah, wahai manusia ingatlah kamu akan Allah, ingatlah kamu akan Allah. Ja'atil maut, akan datang kepada kamu suatu yang menakutkan kamu, event yang itulah sekali dan tidak akan berulang. Ja'atil maut, akan datang kepada kamu suatu institusi kematian, mula daripada sakratul maut, kemudian mati itu masya-Allah. Cerita tajuk lain lah cerita. Uzkurullah, ingatlah Allah. Jadi kita yang bangun subuh ni alhamdulillah sempat sembahyang tahajud tadi, masya-Allah, sempat mendengar azan, menjawab azan, masya-Allah, bergerak kita ke masjid. Jadi ayat yang kita bacakan ni tentu nanti tandakan dalam Quran peribadi tuan-tuan tu, tandakan elok muka surat 155 156. Surah apa tu? Surah Al-A'raf. Juzuk berapa? Juzuk 8. InsyaAllah Ustaz tengah susun satu e-book lah kot. E-book ayat yang paling seram dalam Quran. Ayat lah. Dia nak kata ayat sebab dia satu pages dengan pages sebelah tu. Sekali kita buka macam ni, memang fully cerita pasal neraka daripada kanan sampai ke kiri. Ayat 938 tadi dengan satu perkataan yang paling mendebarkan, iaitu Allah Ta'ala, saat Allah Ta'ala memerintahkan manusia ahli neraka terjun ke dalam neraka. Kalau ayat surah Yasin menceritakan bagaimana malaikat mengheret ahli neraka. Ahli neraka yang paling confirm sekali orang kafir. Jangan kita tagak-agak, tak boleh Ustaz sebut ahli kafir ni, kita telah ahli kafir yang mati dalam kekafiran. Ramai orang kafir diketahui oleh Firaun mati dalam keadaan kekufuran. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, mereka yang mengulangi kesilapan
nama-nama yang disebutkan itu akan dihukum dengan hukuman yang sama. Saat diceritakan hal ini, orang yang melakukan kesilapan itu masih lagi ada peluang untuk tekan butang. Kalau ada pakai butang lah, boleh U-turn balik. Kita yang berdosa, saya yang berdosa, segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan, masuklah kamu ke dalam neraka bersama golongan jin dan manusia yang terdahulu daripada kamu. Belum si B ni masuk dalam neraka, A dah masuk dalam neraka. Senior dah masuk dalam neraka. Dan waktu masuk ke dalam neraka, nampak dah ada orang dah dalam neraka ni. Tengok yang dah ada dalam neraka ni, senior di kalangan jin yang jahat, senior di kalangan manusia yang jahat. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ahli neraka bertengkar sesama mereka. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ni, dia bagi satu bab, takhasumu ahlun nar, pertengkaran ahli neraka. Dalam keadaan dia kena tengah seksa dalam neraka tu, dia boleh bertengkar sama-sama dia. Itulah kau lah yang menyebab aku masuk neraka, sebab aku ikut engkau lah. Semalam Ustaz dah ceritakan bagaimana berhati-hatilah berhati-hatilah wahai murid dalam memilih guru. Salah memilih guru yang sesat, maka murid ini akan mempertikaikan gurunya. Dia akan jumpa gurunya yang sesat di dalam neraka. Dan berlakulah pertengkaran ini. Berhati-hatilah wahai rakyat dalam memilih pemimpin, dalam memilih siapa yang kau pilih. Saat salah memilih di hari akhirat, walaupun di dunia sampai mati rapat, memang rapat Ustaz, A dengan B ni rapat sangat. Tapi apabila jelas mana intan, mana permata, mana kaca, masing-masing dah masuk neraka, rakyat akan mempersoalkan, ya Allah, ini dia, inilah pemimpin, inilah guru, inilah. Begitu juga berhati-hatilah wahai ayah dan ibu yang merupakan pimpinan di dalam keluarga. Salah didikan kita kepada anak-anak akan, sebelum kita lah selaku ayah, ketua keluarga ni nak masuk syurga ni, kita ada serban ni ataupun jubah kita, ada orang tarik belakang, kita nak langkah dah ni, tengok belakang siapa tarik, anak kita tadi, ayah nanti dulu, ayah pergi sembahyang subuh seorang-seorang, bukan sini lah, masjid lain. Ayah tak WhatsApp saya, ayah tak ingatkan saya, ayah tak gerakkan saya, ayah biarkan saya kan? Tapi kalau kita dah beri peringatan dia tak bangun, saya dah beri peringatan dah, saya dah ingatkan, saya dah didik, saya dah WhatsApp, tapi dia tak baca. Anak bujang saya ni baca pukul 8.30 baru dia baca, Along, bangun sembahyang subuh Along. Siap rekod suara audio lagi. Dia tik 2 warna biru tu, 8.30 hari Ahad, hari Sabtu. Hari lain dia bangun sebab nak pergi kerja. Berlaku pertengkaran, takhasumu ahlun nar, ahli neraka, junior klaim depan Allah, ya Allah, hak ni lah aku masuk neraka ni sebab dia ni lah. Rupanya di dalam dunia kita ni ada orang yang menyebabkan kita masuk syurga. Ada. Mak ayah kita mendidik kita, mak ayah kita, tok nenek kita, nyang kita mendoakan kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hari ini kita baik, kita mendapat kekuatan untuk memelihara kebaikan kerana doa mak ayah kita. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa tok nenek kita, doa guru-guru kita. Doa siapa lagi? Kawan-kawan ada tak doa? Inilah kawan-kawan kita, geng-geng subuh, saling mendoakan. Doakan sama-sama kawan kita jemaah dah meninggal, teringat saya, seminggu dah arwah dah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Udahlah menceritakan kejahatan yang kita sangka jahat arwah. Arwah tu kalau dia masih hidup, dia akan bela diri dia. You salah faham, itu sebenarnya saya buat. Dia tak boleh bela diri dia. Sebab tu antara hikmah mengapa kita jangan cerita kejahatan arwah-arwah ni, sebab
Itu still sangkaan kita. Still sangkaan kita. Kalau arwah boleh berhujah, dia akan kata, tak, you salah faham. Dan itu pun banyak yang berlaku. Apa pilihan yang ada? Sama-sama kita orang masjid, dah jangan cerita keburukan arwah. Allahumma ufillahu warhamu. Jom cari kebaikan arwah. Dan itu pun yang kita harapkan lepas kita meninggal pun, itu yang kita harapkan. Kebaikan kita tu bukan sekadar disebut-sebut, kebaikan kita tu menjadi jariah. Guru kita yang duduk di atas kursi ini, Allahumma ufillahu warhamu. Saya yakin tuan-tuan pun cemburu, saya pun cemburu. Dengan sesuatu yang telah ditinggalkan. Mungkin orang tak sebut sangat, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui jasa yang dia telah ditinggalkan. Orang yang paling senang kita sebut, orang yang paling dekat dengan kita, jasa dengan kita. Dan paling dekat dengan saya, yang pernah duduk kursi inilah, Allahumma fillahu warhamu. Setiap kali melangkah ke tempat ini, teringat jasa. Masih ada lagi di dalam YouTube. Masih ada lagi, Masya Allah, Masya Allah. Meninggalkan tulisan-tulisan. Dan pastinya murid yang begitu ramai. Dan kita salah seorang daripada mereka yang pernah mengambil istifadah. Dan di antara istifadah yang besar, dan itu yang paling besar, iaitu Al-Quran dan huraiannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi akan berlaku di akhirat satu momen yang Allah Ta'ala detailkan. Ahli neraka, wal'iyahzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ahli neraka dalam keadaan untuk mendapat simpati. Kita apa pilihan dalam keadaan kesusahan? Kita akan mendapat simpati. Simpati siapa? Ahli neraka akan cari simpati, sudah tentu. Empunya syurga, empunya neraka. Ya Allah, inilah dia individu, inilah dia orang yang menyebabkan aku sesat, lalu tersalah jalan ketika aku hidup di dunia dulu. Ya Allah, jangan main-main tuan-tuan. Jangan berhati-hati dalam memilih guru. Berhati-hati dalam memilih yang belum anak-anak dara, memilih suami, memilih. Berhati-hati kalau anak tak ada pilihan, anak pilih ayah ibu, macam mana? Berhati-hati para rakyat dalam memilih pemimpin. Hati-hati. Nak tekan like, nak tekan apa lagi? Like lah. Nak jadi follower, apa yang kita subscribe, hati-hati. Yang kita minat, hati-hati apa yang kita minat, apa yang kita baca. Sebelum tidur malam tadi, surah yang kita baca, atau sekurang-kurangnya surah yang kita dengar. Tak laratlah Ustaz. Ustaz ada tak pilihan? Saya memang pengamal tegak Al-Mulk dan Al-Sajadah, As-Sajadah sebelum tidur. Sebab saya nak terselamat daripada seksaan kubur. Tapi satu malam tu saya letih lah Ustaz. Saya buat option 2, iaitu saya dengar sahaja surah Al-Mulk. Tak larat sangat, ngantuk. Mudah-mudahan saya ikutlah. Saya pasang audio, pasang CD ataupun YouTube Al-Mulk. Syekh Hanan Hanan apa tu, Indonesia tu. Tak kisahlah Imam Sudais ke apa. Tak sampai 10 ayat saya dah tidur, saya letih sangat. Mudah-mudahan tak apalah. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Itu malam tadi. Masuk waktu pagi ini, surah apa tuan-tuan nak elok baca? Surah yang bagus kita baca pagi ni, dan kadang-kadang imam kita baca, Suratul Fajar. Surah Al-Fajar. Dia ada 3 surah yang bagus kita baca tuan-tuan. Kalau dapat baca sehari sekali, cantik. Malam sebelum tidur, Al-Mulk, As-Sajadah. Ustaz, As-Sajadah saya jarang dengar. Biasanya Al-Mulk tambah. Al-Mulk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat. Pagi-pagi macam ni nak baca surah apa? Surah Al-Fajar. Surah Fajar, fajar subuh. Wal fajr, walayalin 'ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hingga akhir. Akhir dia biasa kita dengar ayat ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kelebihan surah Al-Fajar yang tidak ada di dalam surah-surah yang lain, ujung ending ayat ini,
Fadkhuli jannati. Satu-satunya ayat suci Al-Quran yang ending dia happy ending. Wadkhuli jannati. Jom masuk ke dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pemilik jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Pulanglah ni bahasa lembut lah. Dalam bahasa kita yang mudah nak faham, meninggallah, matilah. Berpisahlah kamu dengan dunia dan segala kecintaannya. Kan? Tinggalkanlah dunia, jom ke akhirat. Tinggalkanlah dunia, jom ke alam barzah. Pulanglah. Irji'i ila rabbik, pulanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Hal keadaan kamu redha, bersiap dan Allah redha kepadamu. Radiyah mardiyah. Ustaz, saya dapat cucu kembar lah Ustaz, perempuan. Nak bagi nama apa Ustaz? Ustaz ada cadangan tak? Saya kata, tuan minat tak baca surah Al-Fajr? Uish, minat. Amalan saya setiap hari. Hujung surah itu ada radiyah mardiyah. Bagi nama cucu kembar radiyah mardiyah. Selang sebulan orang tanya, you kenapa you bagi nama cucu kembar you ni, anak ataupun anak kembar you ni radiyah mardiyah? Saya minat baca surah Al-Fajr. Saya dan keluarga saya nak menjelang kematian ataupun kalau boleh seluruh kehidupan, dan itu sedang kami mujahadahkan. Hal keadaan kami radiyah, hal keadaan kami mardiyah. Redha, syukur, sabar, bersangka baik, bermujahadah, mardiyah. Kemudian kami dianugerahkan keredaan Allah. Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala pandang kami, keluarga kami dengan pandangan maghfirah, rahmah dan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Jom join para aulia, para solihin, para nabi, para rasul. Kita nak masuk syurga, tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Ni nak sembahyang subuh ni, nak dapat markah penuh, tak boleh sembahyang subuh seorang-seorang. Markah penuh dia apa? Sembahyang subuh berjamaah. Nak masuk syurga pun, sebelum masuk syurga, fadkhuli fi ibadi. Masuk grup hamba-hambaku. Siapa hamba Allah? Sudah tentu. Yang pertama sekali dalam surah Al-Isra ayat 1. Ba'da'un billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci mu wahai Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, para aulia, para solihin di sepanjang zaman. Kita nak masuk syurga bersama dengan guru kita yang pernah duduk di kursi ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan guru-guru yang lain yang sudah mendahului, yang mati dalam keadaan husnul khatimah, para syuhada, para solihin. Yang kita tahu dia lebih daripada kita. Kita tahu dari segi ilmu dia lebih daripada kita. Kita pun tahu dari segi amalan dia lebih daripada kita. Kita tahu. Dan kita nak ikut. Kita nak ikut orang-orang yang soleh. Kita ni soleh juga, mudah-mudahan Allahumma amin. Tapi kita tahu ada kawan kita, ada jiran kita, ada pastinya guru kita. Ilmu, hikmah, kebijaksanaan, takwanya lebih daripada kita. Saya nak ikut guru kita. Kalau nak jadi orang kaya pun kita ada mentor kat luar. Kan? Zaman-zaman bayi-bayi saya ni dan ke bawah, nak jadi orang kaya, dia ada mentor dia. Follow mentor, jadi. Kan? Nak jadi YouTuber kaya, berjaya, dia ada mentor dia. Follow betul-betul. Coaching, istilah dia coaching. Tuan-tuan, follow. Boleh. Dengan izin Allah SWT. Ramai yang tak berjaya, yang berjaya tu berjaya. Masya Allah. Tapi untuk mentor, menti akhirat, nampaknya tak berapa nampak sangat dia punya. Kita sendirilah yang kena follow. Kita yang kena cari. Antara yang paling dekat ialah kita membaca ayat-ayat yang trigger kita, yang membimbangkan kita, yang menakutkan kita tentang
kecuaian kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam memilih pemimpin, dalam memilih guru, dalam memilih sistem yang akan mengganggu sistem belief kita orang beriman. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana junior ataupun follower mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia nilah yang menyesatkan kami ketika di dunia dulu. Ya Allah, kami ada satu permintaan. Untuk diorang ni yang menyesatkan kami, bagikan mereka ni gandaan daripada azab neraka. Haulai adalluna fa'atihim adzaban du'fan minan nar. Dia start daripada perkataan Rabbana. Jangan salah faham, takut kawan-kawan tengok, ish bagus tak doa ni, dia masukkan doa ni. Dalam mula baca dalam sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu masukkan doa ni. Rabbana ulai adalluna. Salah, jangan, bukan. Ini bukan doa untuk masuk dalam doa mustajab kita. Bukan doa harian kita. Yang ini cerita doa ahli neraka dalam keadaan dia nak kutuk mereka yang menyesatkan ahli neraka, yakni orang yang berdoa ini masuk ke dalam neraka. Dia inilah kan yang menyesatkan aku. Dia inilah, aku ni perompak, kata perompak, bukan saya lah, perompak kata aku ni perompak, tapi aku jadi perompak ni sebab ni ada perompak yang senior ni, dia lah yang ajar aku jadi perompak dulu. Perompak yang terror hari ini, satu ketika dulu dia junior, ada perompak yang lebih awal dah meninggal dah. Masing-masing akan kumpul balik dalam neraka, dan mereka akan claim di antara satu sama lain. Jadi putus rantaian. Ini sekarang orang tengah sibuk cerita rasuah. Orang yang rasuah pada hari ini, dulu once upon a time, pertama dia mula berjinak-jinak dengan rasuah, ada orang yang ajar dia. Mungkin dah tua, mungkin dah meninggal. Dijumpa balik, kat tempat bertaubat dijumpa balik. Ya Allah, orang ni yang dulu ajar aku rasuah. Ya Allah, ni kita nak tengah kempen nak putuskan rantaian rasuah. Orang ni yang dulu makan harta dengan jalan yang tidak sebenar. Makan harta dengan jalan yang tidak sebenar. Jadi Allah Ta'ala memberikan ulasan di atas permintaan itu. Menarik. Ini Allah, hujung ayat 38 ni menarik. Allah Ta'ala beri ulasan. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, masing-masing kamu ada seksaan yang berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Junior tadi, dia nak marah kat senior, tapi junior tu tak ingat dia pun panjang umur juga. Dia jadi senior, dia pula ajar junior lain pula. Dulu ketika di universiti, ketika kita di jabatan, agensi, depan mata kita tengok seorang demi seorang senior kita pencen, dan satu masa kemudian kita pula pencen. Orang lain tengok kita pencen, sekarang kita pencen. Yang tengok kita pencen sekarang nak pencen dah. Begitulah kehidupan. Dalam kita nak marah senior kita, kita kena ingat junior kita pun nak marah kita juga. Pusing macam tu juga. Lalah Allah Ta'ala memberikan satu ulasan yang cukup menarik. Setiap kamu ada gandaan dia, tapi masing-masing rasa lah. Kita nak, ya Allah tu senior tu, azab dia lah, dia yang menyebabkan aku masuk neraka. Sekadar perkataan saja. Kita pun, bukan kita lah, orang yang jahat ni pun pernah menjadi asbab kepada satu junior lain melakukan kejahatan. Maka masing-masing ada gandaan dia. Sendiri mau rasa gandaan itu, seksaan itu dalam api neraka. Kita tidak boleh merasai seksaan orang lain. Bukan kita, orang lain. Ahli neraka tidak boleh merasai seksaan ahli neraka yang lain. Masing-masing merasa seksaan gandaan masing-masing. Dan itulah faktanya. Dalam kehidupan begitu juga. Kita hanya mendengar susahnya kawan kita.
ujian, lepas seorang-seorang, meninggal suami, meninggal isteri, meninggal anak. Musim COVID-19 ni perniagaan lingkup. Kita rasa Allah, Syekh berat ujian tak Syekh. Sekadar itu je lah. Nak rasa macam mana ujian dia je lah seorang rasa. Allah Ta'ala menguji, Allah Ta'ala tahu kita mampu berhadapan dengan ujian itu. Syekh, Allah sedang mengangkat darjat entah Syekh. Ujian entah berat, tapi Allah Ta'ala tahu entah sebenarnya boleh berhadapan dengan ujian ini. Ana pun rasa kalau ana ada tempat entah, ana tak lepas ni. Sebab tu Allah tak uji ana macam entah. Allah Ta'ala uji ana lain, cara lain. Entah Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak angkatkan darjat entah. Itu cara kita pujuk kawan kita. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selang beberapa hari kita tengok kawan kita okey, dia boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Hari pertama, hari kedua itulah memang deep sikitlah ujian tu. Jadi ayat-ayat surah Al-A'raf ayat 38, nanti esok kita sambung ayat 39. Kita akan tengok bagaimana senior tadi yang dihujahkan, dia menjawab balik. Pada ayat 39 dia jawab balik bahawa kita sama dah. Kita sama dah dekat dalam neraka ni, tak boleh nak kata apa. Pakat-pakatlah. Betul saya senior, tapi saya pula saya pun junior juga dulu. Ada senior saya, begitulah seterusnya. Masing-masing kita tanggunglah sesaan dan indek kerana apa yang telah kita kerjakan dulu kita ketika di dunia. Tuan-tuan sidang jemaah, ayat yang kita baca ni sekarang ni tidak ada seorang pun kena azab neraka, tak ada. Tetapi ramai dah sedang diseksa dengan seksaan kubur. So, apa yang patut kita buat? Kita ambil iktibar dan ada yang boleh kita lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan. Hak lepas tu lepas. Dosa-dosa yang lepas, kita beristighfar kepada Allah, mohon keampunan dengan lelehan air mata penuh keinsafan. Yang bab mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenar, itu pulangkan. Pulangkan. Apa lagi nak kita pertahankan? Bergaduh adik-beradik. Mengambil atas nama nak mengambil harta dengan jalan tidak sebenar, kan? Itu banyak yang berlaku, kan? Kita memilih untuk putus saudara, putus adik-beradik kerana sikit je, kerana sikit. Cerita pusaka ni makna cerita tak tahu, masing-masing sangkan ada hak. Panggillah orang yang mengetahui, bagi advisor kita kumpul adik-beradik. Okey, pakat-pakat diam belaka, mai kita panggil satu orang ustaz, kita panggil satu orang pakar untuk cerita tentang kita punya tanah. Kita dengar, kita teliti, kemudian kita sama-sama buat keputusan. Jangan kita belagak tahu, akhirnya kita putus silaturahim kerana satu benda yang kita tidak tahu. Tapi payah orang kita nak bab tu, dak aku ada hak, dia kira aku ada hak je lah, putus saudara. Harta pusaka macam tu jugalah. Aku dah masing-masing caveat, tanah tu dah jadi hutan belantara, dah tak ada apa dah. Saudara putus. Kita adik-beradik, anak kita dengan sepupu dia pun habislah. La yadkhulunal jannah al-qati', tidak masuk ke dalam syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Ini antara kerja yang kita nak kena selesaikan lepas habis Covid ni. Ustaz, saya bukan tak nak ziarah saudara mara ni Covid Ustaz. Tak apa, lepas habis Covid dapat vaksin apa semua, cuba selesaikan. Kita satukan. Kita menjadi orang yang menyatu. Dah berumur ni, kita menjadi orang yang menyatukan, bukan jadi memecah belahkan. Hidayah ibu sidang jemaah yang mati dikasihi Allah, mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita bawa balik. Sebelum kita sarapan pagi hari ini, kita sarapan rohani. Kita panjang-panjangkan apa yang boleh kita kongsikan. Surah yang pages yang paling seram dalam Al-Quran yang mendebarkan, iaitu 155, 156 surah Al-A'raf ayat 38, ayat 51. Tuan-tuan boleh simak, besok kita sambung lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanahu wa subhanal mulku lillah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa ala kathrati tilawatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina, 'allimna minhuma jahilna, ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih wa sallallahu